warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pertembungan dengan kuasa barat pada abad ke-19. Bermulanya sejarah Cina moden, ada yang berpendapat bahawa ia telah bermula pada abad ke-16 di mana pendapat ini disokong oleh sebahagian besarnya oleh tradisi sejarawan tradisi Cina. Manakala yang lain pula berpendapat bahawa Cina moden ini telah bermula pada abad ke-19 di mana pendapat ini disokong oleh ramai sejarawan. Antaranya adalah sejarawan barat, sarjana-sarjana Marxis, sejarawan-sejarawan Cina yang terdidik secara barat. Kedatangan orang-orang barat telah menimbulkan konflik kerana wujudnya sistem politik, nilai, moral dan ideologi yang berlainan di antara kedua-dua bangsa. Di mana kita lihat orang Cina beranggapan bahawa mereka sangat bangga dengan kebudayaan yang telah mereka warisi selama 4,000 tahun. Manakala orang barat pula, mereka bangga dengan pencapaian-pencapaian mereka terutama selepas revolusi perindustrian. Orang-orang barat tetap dibenarkan berniaga di China, tetapi dihadkan di Canton dan Macau sahaja. Pihak pemerintah tidak mahu bertembung ataupun berhubung secara langsung dengan golongan pedagang. Ini kerana bagi tradisi Cina, pihak pedagang ataupun golongan pedagang dianggap sebagai golongan yang sangat rendah dan hina. Jadi, kerajaan Cina telah mentauliahkan satu kumpulan pedagang Cina sebagai wakil kepada pedagang Cina yang lain yang dikenali sebagai kohong yang akan menguruskan semua aktiviti-aktiviti perdagangan dengan pedagang-pedagang barat. Kohong juga berperanan sebagai orang perantaraan di antara saudagar barat dengan pemerintah tempatan. Pemerintah tempatan tidak akan bertembung terus dengan saudagar-saudagar barat yang mereka gelar sebagai Fun Kuei yang bermaksud syaitan dagang. Pihak Cina sebenarnya tidak suka berdagang dengan negara lain walaupun pedagang tersebut membawa keuntungan kepada mereka. Pihak Cina telah mengenakan beberapa sekatan kepada pedagang-pedagang barat yang pada pandangan barat sangat ketat dan tidak munasabah. Antaranya, pihak pedagang barat itu hanya boleh berniaga melalui saudagar-saudagar kohong, hanya boleh berdagang di Canton, tidak boleh bermalam di Canton, mesti balik ke Macau, tidak boleh membawa wanita mereka dan tidak boleh menikahi wanita tempatan dan lain-lain. Orang-orang barat juga tidak diiktiraf kedudukannya. Saudagar barat, kecuali Britain, tidak cerewet dengan peraturan yang dikenakan. Britain merasa terhina dengan peraturan-peraturan tersebut. Dan pada tahun 1835, pergeseran kepentingan kedua pihak telah memuncak. Isu yang dipertikaikan bukan sahaja dalam soal keuntungan perdagangan tetapi melibatkan soal-soal nilai dan pandangan. Antaranya, keinginan pihak British untuk mengadakan perwakilan untuk diplomatik dan pesamantara, aspirasi untuk perdagangan bebas dan hak-hak individu seperti mana yang terdapat dalam undang-undang barat. Kegiatan mubalik Kristian di China juga telah menimbulkan kemarahan rakyat China kerana ia dianggap bertentangan dengan budaya Cina dan ajaran Confucius. Namun pada tahun 1692, agama Kristian secara rasmi dibenarkan bebas di China. Maharaja Kangxi telah membenarkan padri-padri Jesuit untuk kembangkan agama itu di China. Namun pada abad ke-18 hingga ke-19, ramai golongan sarjana Cina bangun menentang pengaruh dan agama itu. Kerajaan Qing telah mengeluarkan beberapa perintah bagi mengikat kegiatan para mubalik. Selain daripada itu, perdagangan candu juga menjadi konflik antara Barat dan China di mana perdagangan candu ini telah merugikan dan memburukkan keadaan sosioekonomi China. Oleh itu, pada tahun 1839, pihak Qing telah bertindak menghapuskan perdagangan ini. Kerajaan Qing telah mengutuskan seorang pegawainya Lin Zexu pada tahun 1785 hingga tahun 1850 untuk dilantik menjadi Pusurujaya Diraja yang juga dikenali sebagai Pusurujaya Lin. Pusurujaya Lin telah menangkap ramai pedagang barat dan merampas candu dalam simpanan mereka. Ini mereka juga dipaksa, maksudnya Pusurujaya Lin juga memaksa pedagang British di Canton untuk menyerahkan semua stok candu kepada pemerintah Cina. Akibatnya British telah menyerang Canton dan bermulalah perang candu pada tahun 1839 hingga 1842. Pada tahun 1840, China telah kalah di tangan British menyebabkan Lin dipecat dan digantikan oleh Qi Shan. Qi Shan telah berjaya memujuk pihak British supaya mundur ke selatan dan menandatangani satu perjanjian dengan Britain yang dikenali sebagai Persidangan Chuan Pi. Qi Shan kemudian dipecat kerana bertindak melampaui kuasa. Penguasa Elliot pula dipanggil pulang kerana dianggap usahanya tidak mencukupi. Dan pada bulan Ogos 1841 hingga 1842, peperangan bermula kembali.
Pada bulan Mac 1842, pihak Qing bersetuju untuk berunding, dan pada bulan Ogos 1842, tentera laut Britain telah menyerang Nanking dan mengalahkan tentera Cina, memaksa pihak Manchu berdamai dan menandatangani satu perjanjian baru di atas kapal Cornwallis.